Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Zurina. Nama saya Nur Hidayah binti Saleh, nombor metrik A1764990. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan individu saya yang bertajuk aplikasi GIS dalam pengurusan sumber hutan. Yang pertama adalah pengenalan. Pengurusan sumber hutan penting untuk keseimbangan ekosistem serta menjadi keperluan kepada masyarakat setempat. Kemajuan teknologi pada hari ini telah memudahkan pengurusan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan sistem maklumat geografi iaitu GIS. Ini kerana GIS berfungsi untuk pengurusan maklumat, pengolahan, penganalisan dan pengeluaran maklumat yang sering dikaitkan dengan data pelan atau pelan hutan. Bukan itu sahaja, GIS juga menghasilkan maklumat yang lebih baik, mudah dipahami dan terperinci berkaitan dengan pengurusan hutan. Seterusnya ialah aplikasi dan kefungsian GIS. Yang pertama, bagi aplikasi GIS ialah ArcGIS dalam pengurusan sumber hutan. Perisian ArcGIS dapat digunakan dalam pemetaan dan menganalisis data kajian. Data aplikasi GIS ini juga boleh dikemaskini dan memudahkan pengguna untuk mendapatkan data spasial dan data atribut kajian. Aplikasi ini juga dapat membantu untuk pengkaji dalam mencari data yang berkaitan dengan pengurusan hutan dengan lebih cepat dan juga mudah. Aplikasi yang seterusnya ialah Remote Sensing iaitu RS dalam pengurusan sumber hutan. RS ialah satu aplikasi di mana ia boleh mengesan dan juga memantau ciri-ciri fizikal sesuatu kawasan dengan mengukur sinaran yang dipantulkan dan dipancarkan pada jarak yang biasanya pantulan dari satelit ataupun pesawat. Terdapat satu kamera khas yang mengumpul imej dari jauh yang dapat membantu penyelidik mengesan perkara tentang bumi. Bagi pengurusan GIS dalam pengurusan sumber hutan pula, GIS berfungsi untuk menyimpan, mengurus dan menganalisis kuantiti data yang diagih ke ruang yang lebih besar. Oleh itu, analisis data pengurusan sumber hutan turut menggunakan aplikasi GIS. Contohnya seperti analisis tindihan, analisis pertanyaan dan juga analisis pengukuran. Contohnya, dalam sebuah kajian yang dilakukan pada tahun 2014 telah menggunakan satu analisis tindihan di mana analisis ini dapat menganalisis data daripada peta. Hasil proses pemetaan ini telah memudahkan untuk mendapatkan maklumat tentang hasil sumber hutan dan juga membantu dalam perancangan penanaman semula hutan. Dan masyarakat di kawasan kajian juga boleh mendapatkan maklumat serta lebih mengenali hasil daripada sumber tersebut melalui aplikasi GIS ini. Oleh itu, analisis tindihan dalam aplikasi GIS terbukti sesuai menentukan lokasi pokok yang terdapat bagi meningkatkan hasil pengeluaran dengan penggunaan guna tanah yang optimum. Seterusnya ialah analisis spasial atau rajah berkaitan dengan proses pembangunan sistem. Bagi analisis yang pertama ialah analisis penimbal sisa pepejal domestik dan industri di hutan melintang Perak. Analisis penimbal adalah analisis yang menghasilkan satu kawasan baru yang merangkumi objek-objek seperti titik, garisan, kawasan dan lain-lain. Bukan itu sahaja, analisis ini juga akan mewujudkan satu identiti baru bagi kawasan tindihan daripada rebakan titik, garisan, kawasan dan sebagainya. Berdasarkan rajah yang dipaparkan di slide, berikut merupakan jenis dan komposisi sampah di hutan melintang Perak. Berdasarkan kajian tersebut, dapatan rajah 1 merupakan satu analisis yang menggunakan aplikasi GIS bagi mengenapasti jenis-jenis sampah yang terdapat di hutan melintang Perak. Kajian telah mendapati bahawa sampah yang tertinggi adalah plastik dan sampah-sampah lain termasuklah tayar, kertas, daun kering, kayu, perabot, bahagian kenderaan, kaca, besi, seramik, bahan kimia dan juga polisterina. Perisian ini telah memudahkan kajian untuk mencapai objektif kajian iaitu mengenapasti kesan aktiviti ekonomi dan pertumbuhan penduduk terhadap pembuangan sisa pepejal yang tidak terkawal. Rajah kedua pula menunjukkan dapatan data bagi saiz sampah di kawasan kajian. Berdasarkan data yang diperoleh daripada aplikasi GIS, terdapat 4 kategori sampah iaitu sebahagian kecil iaitu 0 hingga 1 kilogram. Yang kedua, penuh beg plastik iaitu 2 hingga 15 kilogram. Dan yang ketiga, beban troli iaitu 16 hingga 50 kilogram. Dan yang terakhir, saiz lori iaitu 51 kilogram dan ke atas.
Kategori yang telah merekodkan jumlah yang paling tinggi ialah sampah yang bersaiz kecil, iaitu 0 hingga 1 kilogram. Namun, kira-kira kita lihat di rajah tersebut, terdapat beberapa titik kuning iaitu sampah yang bersaiz lori yang mempunyai berat sebanyak 50 kilogram dan ke atas. Ini menunjukkan bahawa kawasan hutan melintang Perak mempunyai kualiti hutan yang kurang kerana pencemaran dengan sampah sarap yang boleh merosakkan flora dan fauna yang terdapat di kawasan tersebut. Manakala, rajah ketiga pula menunjukkan punca sampah yang dibuang oleh penduduk hutan melintang Perak. Rajah tiga menunjukkan titik penduduk kawasan kajian. Terdapat 3 kategori iaitu isi rumah, isi bukan rumah dan juga pembinaan atau selenggara. Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh aplikasi GIS, menunjukkan bahawa sampah daripada isi rumah tertinggi daripada 2 kategori yang lain. Analisis menyatakan sampah isi rumah tersebut adalah daripada kawasan perumahan dan kawasan perkampungan di hutan melintang Perak. Seterusnya ialah analisis pertanyaan pemeliharaan habitat burung hijrah di hutan paya laut Matang Perak. Analisis pertanyaan digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan kriteria yang diperlukan dan memeriksa kualiti dan keputusan analisis kawasan kajian. Terdapat 2 jenis analisis pertanyaan iaitu analisis spasial dan juga non-spasial. Analisis spasial ialah analisis lokasi atau kedudukan objek, manakala analisis non-spasial pula merupakan analisis atribut sesuatu objek. Berdasarkan rajah tersebut, hutan paya laut Matang mempunyai kadar purata suhu tahunan antara 26 degree Celsius hingga 30 degree Celsius dan purata taburan hujan tahunan adalah antara 1040 hingga 1070 mililiter. Manakala rajah 6 dan juga 7 menunjukkan satu analisis ketinggian yang mempengaruhi kepadatan burung hijrah di hutan tersebut. Berdasarkan analisis tersebut, Sungai Tinggi, Pulau Trong Selatan, Pulau Sangga Kecil, Pulau Pasir Hitam dan Pulau Kelumpang merupakan kawasan tebing sungai yang berlumpur lebut mempunyai ketinggian 0 hingga 15 meter dan kawasan ini menjadi tumpuan burung hijrah berbanding kawasan yang tinggi. Kajian menyatakan bahawa perubahan iklim dan ketinggian kawasan mempunyai hubung kait yang mempengaruhi kepadatan burung hijrah di hutan tersebut. Oleh itu, cadangan saya bagi penggunaan GIS dalam analisis ini adalah yang pertama, meningkatkan kajian berkaitan pengurusan sumber dengan menggunakan aplikasi GIS. Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah membantu pekaji untuk melakukan analisis terhadap kawasan kajian. Aplikasi ini dapat menentukan lokasi guna tanah dan pemilikan tapak yang dikaji. Bukan itu sahaja, GIS juga dapat mengendalikan dan juga membuat analisis bagi rekod yang diperlukan oleh pengkaji. Kualiti sumber dalam negara memerlukan pengurusan yang cekap, lebih-lebih lagi kawasan yang tidak mempunyai kawalan hingga menyebabkan terdapat pencemaran dan juga kerosakan sumber. Kejadian ini perlu dielakkan bagi mencapai pembangunan lestari. Cadangan seterusnya ialah menggalakkan penggunaan aplikasi GIS dalam kajian. Penggunaan aplikasi GIS perlu digalakkan dalam kalangan penyelidik. Pendedahan terhadap aplikasi ini perlu lebih meluas agar lebih ramai mengenali aplikasi ini. Kesimpulannya, aplikasi GIS memainkan peranan yang penting dalam sesebuah pengurusan seperti pengurusan alam sekitar. Aplikasi ini dapat menangkap data walaupun di sebuah kawasan yang terpencil ataupun kecil. Data yang diperoleh adalah bergantung kepada kedudukan satelit seperti GPS. Menurut Sonti pada tahun 2015, menggalakkan penggunaan RS dan juga GIS dalam kajian pengurusan hutan. Dengan menggunakan aplikasi GIS, masalah akan dikenapasti lebih awal dan mampu untuk diselesaikan dengan lebih cepat dan sekaligus tidak merosakkan alam sekitar. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.